Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang dan ruang kepada kita untuk terus menghirup udara segar, udara barakah, terutamanya pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, bertarikh 17 Zulhijjah tahun 1441 Hijrah, bersamaan 7 Agustus 2020 Masehi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih di dalam keadaan penguasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKP setelah kita melalui PKP sejak 18 Mac 2020 yang lalu. Satu perintah kawalan PKP yang telah ditetapkan ataupun dikuasakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sejak daripada itu, kita melihat banyak pihak, termasuk individu-individu, hamba-hamba Allah yang pun mengharungi cabaran dalam kehidupan, cabaran dalam mendapatkan rezeki. Jadi sejak apabila berlakunya PKP, aktiviti-aktiviti ekonomi terpaksa dihentikan seketika bagi melaksanakan ataupun selaras dalam pematuhan PKP. Maka daripada itu, kita melihat banyak pihak, banyak individu, terutamanya mereka yang sudah berada dalam kategori asnaf minal fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin, terkesan, dan sudah tentu mereka sangat-sangat terkesan kerana pendapatan yang barangkali diperolehi daripada jualan perniagaan nasi lemak, kuih-muih tidak dapat dilaksanakan, dan ini memberi kesan kepada kehidupan harian mereka. Oleh kerana itu, kepada pagi ini, saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan semua muslimin muslimat mengenai satu amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam, iaitu sedekah. Pada pagi ini saya mengambil peluang ini untuk membicarakan tentang tajuk sedekah, kunci kebaikan. Sebagaimana yang kita maklum, Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian, kebahagiaan, ketenangan. Dan salah satu agenda yang dibawa oleh Nabi SAW ialah menjaga kerukunan ataupun kemerdekaan, kebahagiaan individu. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Afdalul a'mal an tudkhila ala akhika al-mu'min surura aw taqdiya anhu daina aw tut'imahu khubza aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Makna hadis ini ialah sebaik-baik amalan ialah bahawa engkau memberikan kegembiraan
kepada saudara engkau yang mukmin, au taqdiya anhu daina, atau engkau melunaskan daripadanya hutangnya, au tut'imahu khubza, ataupun engkau memberinya makan. Khubza di sini artinya roti, artinya sebarang makanan yang boleh diberikan, boleh sahaja. Berdasarkan kepada hadis ini, Nabi SAW menceritakan kepada kita sebaik-baik amalan, afdalul a'mal, bahawa ia ialah kita memberi kegembiraan. Maknanya kita memberi, memasukkan kegembiraan kepada saudara kita. Kegembiraan yang kita boleh masukkan, kegembiraan yang boleh kita wujudkan kepada saudara kita itu sudah tentulah antaranya ialah sedekah. Kerana bila kita memberikan sedekah, sudah tentu orang yang menerima sedekah itu bergembira dengan sedekah pemberian yang dia terima, terutamanya apabila dia sangat memerlukan, keadaan dia sangat memerlukan sedekah itu. Jadi barangkali pada ketika itu dia sangat memerlukan makanan, barangkali pada ketika itu dia sangat memerlukan wang ringgit untuk membeli ubat-ubatan, makanan dan menyediakan perbelanjaan untuk anak-anaknya yang berkeperluan untuk hadir, untuk datang pergi ke sekolah, ke universiti dan sebagainya. Jadi orang yang sangat memerlukan apabila menerima hadiah, menerima sedekah, menerima pemberian, tentulah ia sangat gembira. Jadi pemberian ataupun sedekah ini sangat dianjurkan supaya kita mendatangkan kegembiraan, keseronokan di hati mereka yang memerlukan, terutamanya daripada kalangan fakir dan miskin, ataupun yang biasa kita sebut golongan asnaf. Asnaf, kumpulan-kumpulan orang-orang yang telah diperuntukkan bahagian masing-masing dalam zakat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut ta'rif, definisi, ulama banyak memberi penjelasan tentang sedekah ini yang kebanyakannya memberi maksud yang sama, iaitu al-atiyah allati yubtagha biha al-thawaba min Allah Ta'ala. Maknanya sedekah itu ialah al-atiyah, satu pemberian, allati yubtagha biha, yang dituntut dengannya al-thawab min Allah, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ikhrajul mal taqarruban lillahi ta'ala, artinya mengeluarkan harta kerana melakukan taqarrub, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amalan. Ya, kita memiliki harta, kita memiliki wang ringgit, kita memiliki apa sahaja, bukan sahaja harta, tetapi mungkin dalam bentuk fikiran ataupun dalam bentuk tenaga yang boleh kita sumbangkan kepada orang lain, kepada pihak lain, taqarruban lillahi ta'ala. Kerana sebagai satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu perkara yang sudah tentu sangat baik, termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, antudkhila ala akhika mu'min surura, engkau memberikan kebahagiaan kepada saudara engkau yang mukmin. Pemberian itu sebagaimana yang kita sebutkan bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit, bukan sahaja dalam bentuk benda, bukan sahaja dalam bentuk beras, gula, duit, minyak, tepung dan sebagainya. Tetapi kalaulah dengan sekadar senyuman pun sudah dikira sebagai sedekah, kerana ia adalah satu perkara yang baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la tahqiran minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin, atau kama.
Maknanya jangan kamu menghina sesuatu pun daripada amalan kebajikan. Hatta walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Wajah yang berseri-seri artinya wajah yang terukir senyuman. Wajah yang terukir senyuman. Artinya bila kita bertemu dengan saudara kita dalam keadaan wajah kita senyum, maknanya senyuman itu menyebabkan saudara kita gembira. Dia berasa seronok dengan sebab melihat wajah kita yang ceria. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi sebut, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum engkau pada wajah saudara engkau adalah satu sedekah. Ini sedekah RM1. Kita bagi sedekah kepada orang miskin, dia seronok. Maka senyuman yang kita berikan kepada saudara kita menyebabkan dia seronok. Maka itu juga menjadikan ianya ataupun kita panggilkan sebagai sedekah. Islam memberi satu pengiktirafan kepada satu tindakan yang bagi kita nampak kecil tetapi sebenarnya sangat besar. Kerana dengan sebab senyuman, kita memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Ini juga adalah satu kebaikan yang kita namakan sebagai sedekah. Semuanya membawa kepada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, kita akan bertemu dengan banyak hadis-hadis Nabi, sabda Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan, kebaikan, keistimewaan yang terdapat pada amalan sedekah ini. Dan Nabi SAW sendiri dalam masa Nabi menggalakkan sahabat-sahabat umatnya supaya bersedekah, Nabi SAW sendiri sudah tentu orang yang sangat tinggi, sangat hebat dalam melakukan amalan sedekah ini. Dan kadang-kadang sedekah pemberian yang Nabi buat mengatasi segala-galanya. Pemberian yang Nabi buat sehingga seolah-olah tidak takut akan kefakiran. Memberikan apa sahaja yang dimiliki oleh baginda. Inilah satu keadaan yang kita patut contohi, kita patut amalkan, terutamanya dalam suasana sekarang, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada ketika ini, ramai pihak, ramai individu yang terkesan dengan keadaan yang kita hadapi sekarang akibat daripada penularan wabak COVID-19. Saya pernah dihubungi oleh seorang penghuni di PPR di wilayah persekutuan ini dalam keadaan menangis. Dia menangis kerana tidak ada apa-apa yang dia miliki untuk dia makan dan untuk memberi anak-anaknya makan dalam tempoh PKP ini. Ini maknanya satu keadaan yang sangat mencabar. Mereka sedang menghadapi cabaran yang sangat besar dalam kehidupan. Maka dengan amalan sedekah ini yang sangat dianjurkan di dalam Islam, agama kita, Nabi SAW sendiri melaksanakan amalan sedekah ini, hadiah, hebah dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Nabi SAW sudah tentu terpanggil untuk melaksanakan ibadah yang sangat baik ini, amalan yang sangat baik ini. Kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW, sudah tentu banyak
Ya, antara hadis yang Nabi SAW sabdakan berkenaan dengan sedekah ini, dalam satu hadis baginda, Nabi bersabda, "Dawu martakum bis sadaqah." Dawu martakum bis sadaqah. Maknanya, rawatlah pesakit di kalangan kamu dengan amalan sedekah. Ini salah satu kunci. Sedekah itu adalah kunci kebaikan. Ya, kesembuhan daripada penyakit adalah kebaikan. Dan salah satu cara untuk kita sembuh daripada penyakit ialah melalui sedekah. Siapa yang memberitahu kepada kita tentang sedekah itu adalah syifa kepada penyakit, Nabi SAW. Jadi Nabi meriwayatkan, Nabi menyebut sesuatu berdasarkan kepada wahyu, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita membaca ataupun melihat karangan-karangan ulama berkenaan dengan hadis ini, kita akan bertemu dengan barangkali kita akan bertemu dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan sedekah ini boleh menyebabkan penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Disebut cara perubatan itu, berubat itu sama ada dengan perubatan secara hissi ataupun perubatan dengan cara rohani ataupun maknawi. Ya, hissi dengan cara kita makan ubat. Kita jumpa doktor, doktor bagi ubat kepada kita untuk sembuhkan penyakit yang kita hadapi. Kita makan ubat itu. Ini aktif perubatan al-hissi, secara hissi, makan ubat. Satu lagi, perubatan secara ar-ruhi, ini spiritual, dengan melakukan amalan seperti sedekah. Melakukan amalan seperti sedekah. Sepanjang yang saya tahu, berdasarkan kepada apa yang saya baca, terdapat kisah-kisah yang diceritakan oleh mereka yang mengidap penyakit, kemudian melakukan sedekah dan akhirnya penyakit yang dihidapi itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedekah kunci kebaikan. Penyakit yang sudah lama dihidapi bertahun-tahun dan banyak ubat dimakan tetapi tak sembuh-sembuh, dengan hanya bersedekah akhirnya penyakit tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu cerita disebutkan di dalam kitab Sahih At-Targhib, orang lelaki yang berpenyakit di lututnya selama 7 tahun. Dia sakit menghadapi satu penyakit di dua lututnya selama 7 tahun. Sudah banyak ubat yang dia makan, sudah ramai doktor yang dia sudah jumpa, tetapi penyakit tersebut masih tidak sembuh. Tak sembuh. 7 tahun dah. Jumpa doktor makan ubat, jumpa doktor makan ubat, jumpa doktor makan ubat. Tapi tidak sembuh-sembuh. Akhirnya, dia bertemu dengan Abdullah bin Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Apabila dia bertemu dengan Abdullah bin Al-Mubarak, maka Abdullah menyarankan kepadanya dan berkata, "Izhab wahfir bi'ra." Maknanya pergilah. Ini Abdullah bin Mubarak berpesan. Dia menyarankan kepada lelaki yang mengidap penyakit ini selama 7 tahun ini supaya pergi ke suatu tempat dan gali telaga. Izhab, pergi ke satu tempat, wahfir bi'ra, dan gali telaga. Inna nas bihajatil ma'. Manusia ataupun orang ramai di tempat tersebut dia memerlukan air.
Jadi Abdullah ceritakan, sarankan kepada lelaki sakit ini supaya pergi ke tempat ini dan menggali lubang, kerana di situ manusia di situ, orang ramai yang berada di situ sangat memerlukan. Maka diharapkan, aku mengharapkan, Allah kata, aku mengharapkan dengan sebab, dengan usaha engkau menggali perigi di tempat tersebut, maka dari situ akan terpancar mata air, dan diharapkan dengan cara tersebut, perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan engkau daripada penyakit yang telah engkau alami sejak 7 tahun yang lalu. Maka lelaki tersebut melakukannya. Lelaki yang berpenyakit di lututnya itu melakukan, artinya pergi ke tempat tersebut, menggali perigi. Apa yang berlaku? Fabaria. Lelaki tersebut diikut apa yang disarankan, apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Dan setelah selesai penggalian perigi dan orang ramai dapat mengambil air daripada perigi yang telah digalinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Ini cerita ini disebut di dalam kitab Sahih At-Targhib. Daripada kisah ini, maka satu bukti yang jelas, yang benar telah berlaku, yang menunjukkan bahawasanya dengan sedekah, dengan amalan sedekah ini dapat menyembuhkan penyakit. Bayangkan 7 tahun mengidap penyakit yang macam-macam ubat telah diambil, ditelan, tetapi tidak menyembuhkan. Akhirnya dengan nasihat daripada seorang alim ulama, iaitu Abdullah bin Mubarak, berdasarkan kepada wahyu daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, dawu mardakum bisadaqah, maka akhirnya penyakit yang dihidapinya telah pun sembuh sepenuhnya. Masya Allah, tabarakallah. Ini perubatan, rawatan rohani, rawatan secara spiritual ataupun maknawi, atib al-maknawi. Artinya kita bukan saja perlu kepada ataupun bergantung kepada atib al-hissi, makan ubat begitu, tetapi juga kita perlu juga melakukan ataupun menggunakan cara yang lain, iaitu atib al-maknawi, melalui jalan sedekah dalam perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam satu cerita yang lain, saya kongsikan kisah-kisah ini untuk menjelaskan bahawa sedekah itu adalah sangat baik dan ia menarik kebaikan, ia menyembuh penyakit. Satu kisah, seorang lelaki menceritakan bahawa anak perempuannya menderita satu penyakit yang penyakit itu berada di halkum. Ini seorang lelaki mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil, dan anak perempuan yang mengadu kesakitan di bahagian halkum. Apabila kesakitan ini yang dideritai oleh anak perempuannya ini menyebabkan ayah, menyebabkan ibu dan seluruh ahli keluarga bersedih hati, sebab penyakit yang dihidapi tidak sembuh walaupun sudah bertemu dengan ramai doktor dan mengambil berbagai jenis ubat. Akhirnya, dipendekkan cerita, lelaki ini bertemu dengan seorang yang soleh, seorang lelaki soleh, di mana lelaki soleh ini membacakan hadis ini kepadanya.
hadis yang kita bacakan tadi, dawu martakum bis sadaqah. Rawatlah pesakit kamu itu dengan sedekah. Maka lelaki ini yang anaknya sakit memberitahu kepada lelaki soleh ini bahawasanya tasaddaqtu kasiran. Aku sudah bersedekah banyak kali. Maknanya sebelum dia jumpa orang lelaki soleh ini, dia telah pun bersedekah dengan banyak sedekah. Maka lelaki soleh ini berpesan dan menasihatkan dia supaya dia melakukan lagi sedekah. Tetapi dengan sedekah tersebut dengan niat biniyati syifai ibnatihi, dengan niat supaya sakit anaknya itu sembuh. Maka dilakukan oleh lelaki ini. Lelaki ini terus balik mengambil sedikit wang, membeli beberapa barang keperluan dan sedekah kepada seorang fakir miskin. Dibuat begitu, tak sembuh. Lalu dia bertemu kembali lelaki soleh tersebut dan menceritakan keadaan ini. Lelaki soleh itu berkata, anta rajulun, kamu ini seorang lelaki yang mempunyai banyak harta. Maka sayugia sepatutnya kamu bersedekah, kamu menyumbang dengan harta yang sesuai dengan harta yang kamu miliki. Maka apabila didengar oleh lelaki ini nasihat lelaki soleh tersebut, maka dia terus balik dan dia beli banyak barang. Dia beli beras, dia beli tepung, dia beli ayam, dia beli macam-macam, dia penuhkan keretanya dengan barang-barang ini dan dia tauzi', dia agih-agihkan kepada fakir-fakir miskin yang memerlukan. Banyak barang, banyak harta yang disumbangkan dengan niat syifa ibnati, supaya anak sembuh daripada penyakit. Maka alhamdulillah, dengan sedekah yang banyak yang dia buat itu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya memberi kesembuhan kepada anak ini. Ya, anak perempuan yang sakit sudah lama, macam ubat dimakannya. Doktor pun dah banyak ramai dijumpa doktor, tetapi masih tak sembuh. Akhirnya dengan amalan sedekah yang dia buat itu pula, sedekah yang banyak sesuai dengan apa yang dia miliki, sesuai dengan kewangan yang dia miliki, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Dia menyembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah. Maka sejak daripada itu, maka dia banyak melakukan sedekah. Dia banyak melakukan sedekah. Ini antara cerita kisah benar yang berlaku bagi mereka yang ada penyakit, pesakit sudah lama, yang sudah banyak ubat yang diambil tetapi tidak mendapat kesembuhan, yang akhirnya dengan jalan sedekah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, memberi kesembuhan kepada penyakit-penyakit ini. Jadi kisah-kisah ini sebenarnya banyak. Jadi dawu martakum bis sadaqah. Boleh jadi ibu kita terlantar sakit di rumah. Boleh jadi ayah kita terlantar sakit. Boleh jadi ahli keluarga kita lain yang terlantar sakit. Okay? Macam-macam ubat yang diambil, tetapi masih tidak sembuh-sembuh. Maka dengan sedekah ini, insya-Allah kita amalkan, kita laksanakan kerana Allah Ta'ala, dengan niatnya supaya penyakit itu dapat sembuh, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, mudah-mudahan ia menjadi satu sebab untuk kita mendapat kebaikan itu. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW juga menyebut, hadis yang diriwayatkan oleh Adi ibn Hatim
radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara, maknanya takutlah kamu akan api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebelah biji tamar. Walaupun dengan sebelah biji tamar. Maknanya walaupun dengan menyedekahkan sebelah biji tamar. Biji tamar, satu biji tamar, kemudian dibelah dua. Satu belahan untuk kita, satu belah lagi kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Orang yang lapar, tak makan apa-apa, perutnya lapar, dapat sebelah daripada buah kurma ini. Maka ini, Nabi kata, boleh menjadi penyebab untuk terhindar daripada api neraka. Takun nar, takutlah kamu akan api neraka, walau bisyiqqi tamr, walaupun dengan sedekah menggunakan satu belahan, sepotong daripada buah ataupun biji kurma, buah kurma yang boleh dimakan. Masya Allah, tabarakallah. Nampak kecil, pemberian sedekah yang sedikit tapi boleh menghindarkan, menyelamatkan kita daripada api neraka. Yang penting ialah keikhlasan. Yang penting ialah keikhlasan. Kerana keikhlasan itulah yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa ibadat, apa-apa imanan adalah niat. Yang dilihat adalah niat. Ma fi qulubina. Apa yang ada dalam hati kita. Di mana kita niat di hati kita. Jadi maknanya dalam bab apa-apa ibadat pun termasuklah dengan sedekah ini. Untuk kita mendapat keistimewaan, mendapat ganjaran, mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan niat yang kita lakukan. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja segala amalan itu terhitung dengan niat. Maknanya sedekah kena ada keikhlasan. Niat itu sudah tentu kerana Allah, mencari wajhullah, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana sum'ah, bukan kerana riak. Kita tidak boleh melakukan amalan kerana nak menunjuk kepada orang, ataupun melakukan amalan kerana nak mendapat pujian daripada orang. Yang penting keikhlasan, walaupun kecil. Jadi jangan dihina pemberian yang kecil. Walaupun RM1 yang diterima, walaupun RM1 yang disedekahkan, maka itu semua ada ganjaran yang sangat indah, yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, dirhamun sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Mengatasi satu dirham akan 100,000 dirham. Artinya sedekah yang dibuat oleh seorang lelaki hanya satu dirham mengatasi, menewaskan sedekah yang dibuat oleh seorang lelaki lain sebanyak 100,000 dirham. Maka ini apa yang disebut oleh Nabi SAW ini menyebabkan para sahabat terkejut, tertanya-tanya macam mana sedekah satu dirham boleh mengalahkan, boleh mengatasi sedekah sebanyak 100,000 dirham. Maka Nabi SAW menjelaskan, lelaki ini menginfakkan satu dirham sahaja daripada 2 dirham yang dia miliki. Ini orang lelaki miskin yang hanya mempunyai 2 dirham, yang dia sendiri sangat memerlukan 2 dirham tersebut untuk memenuhi keperluannya.
tetapi akhirnya bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mengutamakan orang lain yang juga memerlukan, maka dia sanggup menginfakkan 1 dirham yang dia miliki. Maknanya separuh daripada harta yang dia miliki telah diinfakkan, telah dibelanjakan, disedekahkan. Maka dia lebih baik dia mengatasi sedekah yang dibuat oleh lelaki lain sebanyak 100,000 dirham. Kerana lelaki tersebut mempunyai banyak harta. Tengok kepada gudang hartanya, Masya Allah, melimpah-limpah. Jadi kalau 100,000 daripada jutaan yang dia miliki, berapa peratus sahaja sebenarnya yang dia telah sumbangkan. Kalau dia ada 1 juta, disumbang 100,000, ada lagi 90%. Dia baru sumbang 10%. Masih berbaki lagi 90%. Tapi lelaki ini yang memiliki 2 dirham sahaja, 2 ringgit. Itu saja yang dia ada. Dia sumbang, dia sedekah, dia infak 1 ringgit. 1 ringgit sahaja. Artinya dia telah menyumbang separuh daripada harta yang dia miliki. Masya Allah, tabarakallah. Apa-apapun dalam bab melakukan amalan ini, yang penting ialah kualiti, bukan tidak dilihat kepada kuantiti. Artinya walaupun kecil tetapi berkualiti dari segi niatnya, dia mengatasi pemberian ibadat yang seumpama ini, mengatasi ibadat yang banyak tetapi tidak ada kualiti. Boleh jadi 2 rakaat solat lebih baik daripada 1000 rakaat solat. 2 rakaat solat dilakukan dengan penuh khusyuk lebih baik daripada solat yang dilakukan sebanyak 1000 rakaat tanpa khusyuk. Jadi apa-apa pun yang penting ialah kualiti. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini sabilillah nudiya min abwabil jannah." Sesiapa yang menginfakkan 2 harta, 2 ringgit, 2 dirham, 2 dinar, nudiya min abwabil jannah, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Daripada pintu-pintu syurga. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, ini adalah satu perkara yang baik. Nabi SAW bersabda lagi, faman kana min ahli salat, sesiapa yang adalah ia daripada ahli salat, orang yang sembahyang, doa yang min babis salat, maka di hari akhirat itu dia akan dipanggil untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, sesiapa yang dia daripada kalangan ahli jihad, doa yang min babil jihad, dia akan dipanggil, diseru melalui pintu al-jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan sesiapa yang dia dulu daripada kalangan mereka yang berpuasa di dunia ini, doa min babil rayyan, maka di akhirat itu dia akan dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Satu pintu syurga namanya ar-rayyan untuk orang yang berpuasa. Satu pintu syurga namanya babul salah untuk orang yang sembahyang. Satu pintu syurga namanya babul jihad untuk orang yang berjihad. Satu pintu lagi, man kana min ahli sadaqah, mereka yang dulu ketika di dunia dia orang yang melakukan sedekah, doa min babis sadaqah, maka dia akan dipanggil, diseru untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah. Ini sedekah, cerita perbincangan, perkongsian berkenaan dengan sedekah itu adalah kunci kepada kebaikan. Jadi orang yang bersedekah, insya-Allah dia mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Kebaikan di dunia dia mendapat mengembirakan orang, idkhalus surur adalah satu kebaikan. Dia mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat itu.
dia juga mendapat kebaikan. Ini yang selalu kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakan kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Hasanah, harta yang banyak, harta yang bermanfaat, ilmu, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia. Ini semua hasanah di dunia. Macam-macam. Artinya apa-apa sahaja hasanah kebaikan di dunia, itu adalah hasanah. Dan wafil akhirati hasanah, di akhirat itu juga mendapat hasanah. Hasanah di akhirat adalah surga. Jadi mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita kongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan ia memberi kita satu makluman, satu iktibar untuk kita melaksanakan amalan bersedekah ini. Mudah-mudahan sedekah yang kita buat ini menjadi kunci kepada kita untuk kita mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. Dan kita juga perlu tahu bahawasanya sedekah itu terbagi kepada dua, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, iaitu sedekah wajibah, sedekah wajibah dan sedekah mustahabah atau masnunah. Jadi sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib sudah tentulah zakat. Zakat. Zakat simpanan, zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat tanaman dan sebagainya. Ini zakat wajib. Diwajibkan kepada orang yang cukup syarat, cukup haul, cukup nisab dan sebagainya, maka wajib ia mengeluarkan zakat untuk diinfakkan kepada fakir miskin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai di sini sahaja pengisian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan sedikit sebanyak dapat memberi penjelasan dan pemahaman kepada kita bersama, terutamanya kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan amalan sedekah ini menjadi amalan yang kita dapat laksanakan secara berterusan dan mudah-mudahan dia menjadi kunci kepada kebaikan untuk kita bersama. Mohon maaf banyak-banyak. Kita berjumpa lagi dalam masa yang lain. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah lah.